Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan tentang tubuh kita manusia yang dikatakan memiliki 206 tulang, 650 otot dan 187 sendi. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita akan dapat lebih memahami bahagian tubuh kita yang terdiri daripada tulang yang membentuk tubuh kita dan juga diikat oleh otot-otot dan terbentuknya sendi-sendi sehingga kita dapat melakukan pergerakan sebaiknya. Untuk permulaan ini kita akan membincangkan sistem tubuh manusia. Dua sistem iaitu tulang selangka dan juga otot dan daging. Jadi kita bincang dulu dua sistem tubuh kita ini, iaitu tulang dan juga otot serta daging. Yang pertama adalah tulang rangka lah. Kita dikatakan memiliki 206 tulang yang darinya membentuk 187 sendi. Dan kalau kita perhatikan tulang-tulang ini berbagai bentuknya. Macam tulang peha, katakan dia panjang macam gini. Tulang betis panjang macam ni kan. Tulang betis ada dua, ada yang kecil, ada yang besar macam kan. Kemudian tulang punggung. Kalau yang ini daripada skeleton orang yang dah mati dahululah lama, yang tulangnya jadi ditemui kan. Jadi kita tulang selangka, tulang tengkorak dan berbagai-bagai lagi yang bentuknya berbagai-bagai sehingga bentukan itu kemudiannya akan menjadi struktur bentuk tubuh kita sebagai seorang manusia. Kalau kita lihat perincian daripada jumlah 206 tulang tersebut, dikatakan bahawa bahagian tengkorak kita memiliki 28 tulang, yang padanya ada bahagian tepi. Kalau kita lihat gambar atas kiri ni kan, bahagian tepi ada 11. Jadi tepi kiri dan tepi kanan jadi 22 lah. Kemudian bahagian depan dengan bahagian belakang ni ada 6. Jadi 22 campur dengan 6 jadi 28. Kemudian bahagian torso. Bahagian torso ni ruang dada, ruang punggung, ruang pinggang semualah leher. Jadi pertamanya kita ada tulang selangka yang ada 12 tu. Jadi kanan kiri ada 24. Kemudian yang lain tu ada 28. Lain tu adalah daripada macam tulang belakang lah. Ada C1, C2, C3 sampai C7, ada T1 sampai T12, ada L lamba 1 sampai 5, L5 ni pinggang lah. Kemudian ada bahagian punggung. Jadi dekat situ ada 52 dan tulang-tulang lain lagi ada 126. Ini termasuklah tulang tangan, tulang kaki, tulang punggung yang lain lah. Jadi kalau kita perhati ni kan, gambar kiri bawah ni tulang selangka kita bahagian dada lah. Gambar yang kanan ini kita nampak sekujur tubuh lah lebih kurangnya lah kan, daripada tengkorak sampai kepada kaki. Jadi begitulah bentukan tulang-tulang tersebut, yang jumlahnya dikatakan ada 206 keseluruhannya. Tapi bila kita perhatikan senarai perincian jumlah tulang yang 206 itu, kelihatannya tak ada pula masuknya gigi kan. Kita ada 36 gigi. Sedang gigi ni pun bentuknya macam kan, macam tulang jugalah, tapi maknanya tu dia tidak dikategorikan sebagai tulang yang 206 itulah. Jadi kalau kita nak masukkan gigi ada 32 jadi 238 lah. Terpulang sama ada kita nak masukkan gigi itu sebagai tulang ataupun tidak. Ini contoh tulang punggung lah. Jadi secara lebih terperinci di mana menghubungkan punggung ini menghubungkan tulang belakang dengan peha. Jadi begitu perinciannya. Jadi macam ini dengan antara tulang punggung dan tulang peha ni membentuk sendi. Sendi ni kat sini ni. Jadi hip joint ni kat sini ni kan. Jadi inilah bentukan kita setiap manusia ni. Begini punggungnya kalau kita jenis yang sempurna lah.
Kalau ada kecacatan tu dah lain cerita lah. Ni sebagai manusia yang sempurna begini bentuknya. Jadi kita lebih kenal tentang dalaman kita yang sebelum ni kita mungkin kurang faham lah. Bentuk tulang punggung tu macam ni bentuknya ni kan, di bahagian atas ni yang melekat masuk ke dalam tulang punggung. Jadi kalau ini je dia tanggal lah. Maknanya kalau tulang dicantum-cantumkan itu dia tanggal, kena ada pengikatnya lah. Ni nanti kita bincang kemudiannya nanti berhubung dengan daging, otot lah yang mengikatnya tu. Jadi ini bahagian tulang dahulu, tulang punggung. Jadi tahunya kita tentang ni, jadi kita menjaga jangan berlaku kecederaan lah. Jaga-jaga supaya kita dapat lebih mengawal punggung kita sehingga tulang ini dapat sentiasa berkeadaan baik sepanjang hidup kita lah. Sistem yang keduanya adalah otot ataupun daging lah. Kita dikatakan memiliki 650 otot yang bentuknya berbagai-bagai seperti mana juga sebagaimana tulang jugalah kan ya. Dan otot ni bersesuaian dengan tulang lah. Dan otot ni bersesuaian dengan bentuk tulang jadi tulang yang panjang, ototnya panjang macam tulang lengan kat sini ni kan. Jadinya ni kan panjang macam tulang peha, dia punya ototnya panjang. Jadi daging inilah yang mengikat daging ataupun otot inilah yang mengikat tulang-tulang ni dengan bentuk tulang yang tertentu dengan otot yang tertentu ni. Dia mengikat, menghubungkan antara tulang dengan tulang sehingga kemudiannya bentukkan daripada struktur tubuh kita itu sedemikian rupalah. Jadi fungsi utama pertamanya kepada otot itu adalah mengikat tulang-tulang agar dia bercantum menjadi satu bentukan yang khusus, iaitu tubuh seorang manusia. Kerana tulang tu bentuknya berbeza dan otot ini juga bentuknya berbeza, bersesuaian dengan bentuk tulang tu, maka dia ikat rapi sehingga kukuh lah. Selain daripada itu, otot-otot ini juga bertindak sebagai membolehkan anggota tubuh kita itu bergerak. Dengan adanya sendi-sendi tertentu di dalam tubuh tu, maka dengan otot-otot yang sesuai, maka tubuh kita dapat digerakkan. Kerana otot itu sifatnya boleh mengecut, memendek, memanjang lah. Jadinya tindakan beberapa pasang otot itu akan menyebabkan anggota tubuh kita itu dapat kita gerakkan bersesuaian dengan kehendak kita lah. Macam gitulah kan jadi otot itu kalau contohnya kalau macam kita sembelih lembu lah kata orang tu kan yang otot yang merah-merah inilah yang kita panggil sebagai daging lah. Ada yang putih-putih ni liat. Jadi ini kalau macam daging lembu itu kan yang putih-putih ni kita tak makan pasal dia liat. Yang daging putih yang merah-merah tu kan jadi otot, muscle lah senang cakapnya. Jadi di situlah ini bentukan tulang sebegini yang tersusun rapi begitu membentuk seorang manusia. Tapi kalau katakan tulang-tulang yang membentuk bentukan tersusun untuk seekor lembu tu, maka terbentuklah tubuh seekor lembu macam itulah. Jadi tulang-tulang tersebut bersesuaian dengan matlamat daripada pembentukan tu. Kalau untuk manusia, maka tulangnya sedemikian dan ototnya sedemikian. Kalau untuk seekor lembu contohnya, tulangnya bentuknya sedemikian, jumlahnya sedemikian, ototnya sedemikian, sehingga terbentuklah struktur tubuh seekor lembu. Begitulah Maha Suci Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang manusia dengan susunan tulang dan otot sehingga kita dapat tulang-tulang tadi terikat dan kita dapat menggerakkan tulang-tulang tu yang membentuk anggota tubuh kita sehingga kita dapat melakukan pergerakan dan berjalan seperti yang kita kehendaki. Itulah bersyukur kita sebagai seorang manusia. Ini contohlah yang lebih terperinci berhubung dengan sendi yang namanya lutut. Di lutut itu kita ada tempurung lutut di sini. Ini tulang peha, ini tulang betis. Jadinya dia tu diikat satu dengan lain tu dipegang oleh ligamen. Ligamen ni otot pendek lah, tapi jenis otot yang liat lah itu kan. Macam contohnya yang ini ni kalau kita ambil
otot peha lah kata orang tu. Yang tengah ini merah ni kan, ni bahagian daging dia lah, muscle lah kan. Ujungnya ni tendon, liat. Ni yang melekat pada tulang, pada apa ni, macam ni contohnya ni kan. Ni kita punya tempurung lutut, bahagian atasnya terhubung dengan otot peha. Yang ini bahagian tendonnya ni melekat di sini. Yang bawah sini ligamen. Ligamen ni daripada tempurung lutut kita tu kepada tulang betis. Jadi dia bersambung begitu. Jadi di situlah berlakunya membolehkan tempurung kaki kita, tempurung lutut kita tu bergerak. Macam itulah kan ya. Jadi begitu rapinya susunan. Ini sebagai model lah jadinya kan. Jadi kalau katakan otot peha kita ni yang atas ni memendek, maka ni ditarik, yang ini melekat pada betis ni kan, tulang betis, maka betis kita akan menegak lah macam ni kan. Macam ini kan membengkok, tapi bila ditarik dia akan menegak, betisnya akan menegak. Macam ni lah. Begitulah bentuk pergerakan. Ni untuk lebih terperinci lagi, masih lagi bahagian lutut kita ni, tulang tempurung lutut kita ni kan. Tengok bahagian dalam ni. Jadi selain daripada otot ligamen yang tepi ni mengikat antara tulang betis dengan tulang peha, dia ada sebahagian dalam ni. Tengok tu. Ligamen yang pendek macam ni. Inilah menyebabkan tulang kita tu jadinya bersatu, diikat macam gini. Tapi masih boleh lagi membengkok lah. Dari situ dia punya keistimewaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ni tulang tempurung kita, ni tulang peha kita, ni tulang betis kita. Tengok tu, ni ototnya ni macam mana dia berhubung. Itulah jadi tindakan otot depan, otot belakang ini, bicep tricep lah gitunya tu kan ya. Jadi menyebabkan kita punya betis ni dapat membengkok, menegak. Macam itulah. Jadi kalau macam tangan, macam ni bahagian tangan, ni otot bicep, bahagian depan tangan ni kita ni kan. Tengok kalau ni kita punya muscle bahagian tengah, daging lah, dan ujungnya tendon untuk melekat kepada tulang sini, dan sini pun ada ujung sini tendon juga melekat pada tulang ni. Yang ini kalau ini memendek, ni tangan ini akan terangkat. Macam itulah. Ni belakangnya ni ada tricepnya pula lah kan. Kalau belakang ni memendek, tangan ni akan menegak, jadi akan mengendu. Macam itulah. Jadi kombinasi otot-otot tertentu itulah yang menyebabkan kita itu dapat menggerakkan tangan kita. Contoh bagi kes inilah kan ya. Jadi begitulah Maha Suci Allah yang telah menyusun otot-otot sedemikian rupa sehingga kita bebas melakukan pergerakan. Ini pula bahagian punggung ni tadi kita contohkan dalam contoh tulang tadi, tulang punggung yang sedemikian rupa. Macam mana kita lihatkan punggung itu dengan tulang peha ini diikat. Ni otot-ototnya, tengok ni bahagian yang dalam lah. Otot yang bahagian dalam ni tengok bagaimana daripada pelvis ni kan ya, diikat kemari ni, tombol daripada tulang poha ni kan ya. Ni yang ni pula, ni lapisan kedua pulanya, bahagian tengah ni macam gini dia punya susun. Ni yang bahagian luar sekali, membungkus, otot ni membungkus sehingga semuanya nampak cantik macam tu. Luarnya barulah kulit. Macam itulah. Ni kalau kita ambil daripada sisi dengan gambar yang lain pula, ni otot yang ini jadi macam ni, kita nampak daripada sisi ni pula kan. Jadi begitulah diikatnya. Selain daripada tu, bila ni mengecut ni kan boleh tarik. Macam itulah kita jadi ngangkang. Macam itulah lebih kurangnya tu kan ya. Jadi otot-otot ini disusun sedemikian rupa. Begitu kompleks sekali susunannya tu, sehingga kita itu dapat tulang itu dapat terikat, tulang punggung dengan tulang peha, dan dalam masa yang sama kita dapat melakukan pergerakan yang berbagai. Di antara tulang punggung dengan tulang peha ni macam-macam gerak kita boleh lakukan. Dan ini satu lagi contoh gambar yang sebelah kanan bawah ni kan, ini lagi lah kita nampak macam mana perinciannya berlapik-lapik ini, masa dipotong-potong ni, jadi kita nampak yang luar yang dalam semua sekali semua tu kan. Begitulah kepelbagaian yang Tuhan yang maha mengetahui, maha menyusun otot-otot dengan tulang bentuk yang berbeza-beza ini begitu sempurna sekali kejadiannya, sehingga kita itu ada 650 otot dengan 206 tulang tu tadi tu kan ya,
kombinasikan keduanya, diikat seeloknya, disusun otot-otot tu sehingga kita dapat melakukan pergerakan seperti mana kemahuan kita. Jadi begitulah ya, dengan adanya tulang dan otot ini maka terbentuklah bentukan ya, dengan bentuk tulang yang berbagai dan otot yang berbagai itu, maka terbentuklah struktur tubuh, ada bentuk seorang manusia yang sempurna. Begitulah ini kita hanya membincangkan dua sistem tubuh sajalah, supaya tidak terlalu panjang lah kan ya. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman sebegini kita dapat lebih mengenali diri peribadi kita. Seperti mana kalau orang ada kereta tu kan ya, jadi dia pun tahulah perincian-perinciannya ni. Ini dia punya arm, dia punya apa ni axle, ni dia punya apalah situlah kan, perincian-perincian kereta tu tadi. Jadi lebih tahunya kita tu, lebih mudah penjagaan kita dapat lakukannya lah kan ya, terhadap tubuh kita. Mudah-mudahan dengan tahunya kita ini, kita dapat lebih menjaga tubuh kita untuk kesempurnaan hidup kita yang tak tahu berapa lama lah. Itu je kan. Mudah-mudahan sekian dahulu perbincangan kita untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung untuk sistem-sistem tubuh manusia yang lain lagi lah. Sekian, wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.